satu rumusan tentang kepentingan dan kelemahan penggunaan data-data statistik daripada laporan banci tentang sumbangan wanita dalam sosioekonomi Semenanjung Tanah Melayu. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan rakan-rakan. Saya Nur Farah Atira binti Muhammad Syahidi bernombor matrik 143598. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nur Hidayah binti Abdul Wahid bernombor matrik 14134. Assalamualaikum, nama saya Nur Habibah binti Basri, bernombor matrik 142770. Assalamualaikum, saya Nur Farisha Izwani binti Ruslan, bernombor matrik 142696. Lebih dahulu, kita pergi kepada pernyataan tesis kami di mana kumpulan kami bersetuju bahawa terdapat kelemahan dan juga kepentingan dalam penggunaan data-data statistik daripada laporan banci tentang sumbangan wanita dalam sosioekonomi di Semenanjung Tanah Melayu. Baiklah, untuk pengenalan, data banci merupakan satu dokumen yang amat penting kepada sesebuah negara. Proses serta kerja membuat perhitungan banci bukannya mudah. Proses ini melibatkan segala pertimbangan yang harus diambil kira dari aspek perancangan permulaan banci, penyediaan soalan, anggaran belanjawan dan pentadbiran. Jadi, banci ini dilakukan 10 tahun sekali. Dengan adanya data banci penduduk, pemerintah boleh mengetahui perkembangan pertumbuhan penduduk sekaligus boleh membantu merancang arah perkembangan pembangunan yang ingin dilaksanakan. Sebelum tahun 1911 telah ada percubaan untuk menghitung jumlah penduduk di Tanah Melayu. Akibat daripada faktor batasan politik, pentadbiran dan infrastruktur pada ketika itu, liputan banci tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Di antara tahun 1817 hingga 1881 misalnya, pihak British telah cuba melakukan banci penduduk, namun data yang diperolehi terbatas kepada negeri-negeri selat sahaja. Pada tahun 1911, proses kutipan banci penduduk telah diperluaskan lagi sehingga meliputi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dengan proses banci yang menyeluruh ke atas negeri-negeri di Tanah Melayu pada tahun 1911, data penduduk pertama telah diperolehi. Ia digunakan sebagai rujukan kepada pembangunan sejarah pertumbuhan penduduk negara. Jadi, pembincangan pada hari ini memberi fokus berkaitan rumusan tentang kepentingan dan kelemahan penggunaan data-data statistik daripada laporan banci tentang sumbangan wanita dalam sosioekonomi di Tanah Melayu. Seterusnya, kami akan membincangkan terlebih dahulu sumbangan wanita secara general, di mana kami akan membahagikan ia kepada 3 faktor. Faktor yang pertama adalah mengenai faktor politik. Jika dilihat penglibatan wanita dalam politik di Malaysia pada peringkat permulaan sebelum merdeka sehingga kini, wanita masih lagi dianggap sebagai kumpulan kecil ataupun marginal dan tidak mempunyai kepentingan. Hal ini bermaksud masyarakat Melayu amnya sebelum Perang Dunia Kedua lagi meletakkan wanita lebih rendah berbanding dengan lelaki dan tidak berhak mencampuri urusan yang berkaitan dengan politik, di mana wanita hanya sepatutnya berada dalam arena dalaman, iaitu rumah tangga. Nilai tradisi, norma dan budaya masyarakat ketika itu, bahkan keseluruhan masyarakat di dunia berpendapat politik tidak sesuai dengan sifat semula jadi seorang wanita, kerana ia telah membentuk satu tanggapan yang amat memberi kesan kepada penglibatan wanita dalam politik. Di sini bermaksud bukan tiada langsung penglibatan wanita dalam hal politik, namun jumlah penglibatannya adalah amat sedikit dan terhad dan selebihnya dikuasai oleh kaum lelaki. Namun, wanita juga masih lagi memberi sumbangan kepada politik semenjak abad ke-19, terutamanya di Kedah, seperti yang telah dinyatakan dalam penulisan Profesor Mahani Musa, iaitu Sosioekonomi Wanita Melayu Kedah 1881 hingga 1940. Beliau ada menyatakan bahawa golongan wanita ini, terutamanya daripada golongan kerabat dan juga bangsawan,
ada membantu dari segi politik. Seperti di Kedah, peristiwa Wan Fatimah dalam menaikkan status anaknya sebagai Raja Perlis. Hal ini menunjukkan pengaruh dan peranan wanita dalam kerabat sebenarnya amat membantu dari sudut politik. Malah ianya mampu pergi lebih jauh lagi kerana mereka dapat memanipulasi suasana atau kemelut politik untuk kepentingan diri dan juga keturunan mereka. Manakala golongan wanita bangsawan pula tidak mempunyai sebarang pengaruh politik, tetapi kewujudan mereka ini sebenarnya adalah satu faktor politik. Seperti dalam Hikayat Merom Mahawangsa di mana Menteri Empat telah menghantar anak isterinya ke istana untuk memujuk Raja Perempuan agar menasihati suaminya iaitu Raja Bersiung supaya menghentikan segala perbuatan zalim ke atas rakyat jelata. Tindakan ini berhasil kerana berdasarkan hakikat bahawa dalam hal pujuk-memujuk ini, kaum wanita lebih arif dan secara tidak langsung ini menunjukkan bahawa wanita bangsawan juga turut terlibat dalam hal politik. Seterusnya, penglibatan wanita dalam politik pada abad ke-20 dapat dilihat masih lagi berada di tahap yang rendah. Sebelum Perang Dunia Kedua, secara umumnya wanita tidak diberi peluang untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti di luar rumah tangga, terutamanya perkara yang berkaitan dengan politik, dan ini menunjukkan bahawa golongan lelaki masih lagi memonopoli dalam bidang politik. Hal ini dinyatakan oleh Makmur Tumin di mana penglibatan golongan wanita dalam masyarakat mulai menampakkan peranan yang lebih baik ekoran daripada pihak British yang telah memperkenalkan sistem pendidikan pada 1930-an dan juga pendedahan wanita kepada kegiatan politik dan kemasyarakatan secara berorganisasi dengan tertubuhnya bahagian-bahagian wanita dalam pertubuhan tertentu sewaktu pemerintahan Jepun. Sebagai contoh, dalam bulan April 1944, Malaya Reconstruction Cooperative Association (MRCA) telah menubuhkan sebuah organisasi untuk menampung kegiatan-kegiatan wanita seperti perarakan atau menyokong Jepun dan juga ceramah-ceramah politik untuk membangkitkan lagi kesedaran anti-imperialisme Barat bagi menyokong gagasan Asia Raya Anjuran Jepun. Apa yang penting di sini menunjukkan permulaan aktiviti-aktiviti wanita sebenarnya yang berbau politik mulai meresap dalam kalangan wanita. Perjuangan mengenai hak wanita diluahkan melalui saluran penulisan sastra seperti puisi dan novel, malah melalui pertubuhan sosial juga, pendidikan dan juga politik. Hal ini menunjukkan mereka sudah mula mempunyai kesedaran dalam berpolitik dan hal ini telah mengubah anjakan paradigma Melayu dan menyemarakkan lagi kesedaran kaum wanita yang bersemangat membela tanah air. Penglibatan wanita Melayu dalam pergerakan politik dan proses pilihan raya di Malaysia sebelum dan selepas kemerdekaan telah menunjukkan kepentingan mereka kepada pembangunan negara. Sebenarnya kepentingan mereka juga turut dilihat dengan kemunculan beberapa tokoh hebat dalam memperjuangkan hak-hak wanita di Malaysia, dan perjuangan mereka ini haruslah diteruskan oleh generasi baru apabila wanita telah menunjukkan prestasi yang cukup memberangsangkan kerana daripada perjuangan wanita dahulu berdasarkan peluang yang diperolehi oleh wanita sekarang. Hal ini menunjukkan bahawa wanita turut banyak memberi sumbangan kepada politik, cuma perkara ini kurang diketengahkan dan kurang mendapat perhatian. Manakala faktor kedua pula adalah mengenai faktor ekonomi. Populasi utama penduduk semasa zaman prakolonial Semenanjung Tanah Melayu terdiri daripada masyarakat yang menetap di sekitar kawasan pedalaman, manakala kelompok yang lebih besar pula mereka menetap di laut ataupun di kawasan yang berhampiran dengan pinggir sungai.
Okey, seperti yang kita tahu, kegiatan ekonomi masyarakat Melayu pada masa tersebut adalah bersifat jenis sara diri dan mudah yang berasaskan pada penanaman padi dan aktiviti perikanan, dan kedua-dua aktiviti ini tidak terkecuali dikendalikan oleh golongan wanita. Okey, kaum wanita turut terlibat dalam hal ekonomi kerana mereka melaksanakan aktiviti ini adalah untuk membantu keluarga dan mereka terpaksa keluar untuk mencari rezeki. Okey, memang benar punca utama ekonomi adalah daripada kaum lelaki, dan kaum lelaki misalnya melakukan tugas yang lebih berat seperti membajak tanah, sementara kerja-kerja ringan seperti menabur benih diserahkan kepada kaum wanita. Seterusnya, sumbangan wanita dalam penanaman padi dan juga kegiatan ekonomi ini sendiri telah diiktiraf oleh perundangan tradisional iaitu Undang-Undang Kedah Bersih Kudin Kumeh pada 1893 seperti yang dinyatakan dalam penulisan Profesor Mahani Musa dalam Sosioekonomi Wanita di Semenanjung Tanah Melayu 1881 hingga 1940. Okay, undang-undang ini merupakan salah satunya undang-undang yang memberi pengiktirafan kepada wanita dalam pertumbuhan ekonomi Kedah, di mana ianya tidak pernah kelihatan dalam mana-mana versi undang-undang. Perakuan dalam Undang-Undang Kedah Bersih Kudin Kumeh yang mengiktirafkan peranan wanita dalam ekonomi adalah berdasarkan pemerhatian penggubal. Okey. Hal ini bermaksud undang-undang ini telah dibuat atas pemerhatian mereka sendiri, di mana mereka melihat pertumbuhan ekonomi Kedah yang berlaku pada ketika itu lebih banyak digerakkan oleh kaum wanita sebenarnya. Okay, mereka lebih banyak bekerja berbanding lelaki seperti yang dinyatakan dalam penulisan Profesor Mahani. Hakikatnya golongan wanita khususnya zaman pra-penjajahan dan sebelum merdeka telah banyak memainkan peranan tertentu, terutamanya dari sudut ekonomi. Okay, hal ini kami membincangkan dari sudut wanita rakyat biasa kerana mereka sebenarnya telah terlibat secara tidak langsung dalam aspek ekonomi yang banyak membantu membangunkan ekonomi Kedah, seperti yang telah dinyatakan oleh Profesor Mahani dalam penulisan beliau, iaitu Sosioekonomi Wanita Melayu Kedah 1881 hingga 1940. Okay, merujuk daripada the annual report, the advisor to the Kedah government for the year 2027, memang benar kegiatan ekonomi sedang bergiat dijalankan di Kedah, terutamanya dalam perusahaan tanaman padi. Namun berdasarkan data-data yang disediakan, mereka hanya menyenaraikan ladang-ladang yang terlibat sahaja, bukannya mengenai tenaga pekerja yang merupakan salah satu penggerak utama dalam sektor ekonomi. Okay, jelas dikatakan bahawa ekonomi Kedah ini sebenarnya lebih banyak dibantu oleh kaum wanita itu sendiri. Saya akan meneruskan dengan sumbangan wanita dalam bidang sosial. Bidang sosial ini saya memberi penekanan kepada bidang pendidikan. Menurut Swettenham, oleh kerana orang Melayu amat terikat kepada adat dan berikutan dengan itu, amat mengongkong kehidupan kanak-kanak perempuan. Maka kanak-kanak perempuan ini diberi pendidikan yang lebih sedikit berbanding kanak-kanak lelaki. Jadi pendidikan kanak-kanak perempuan Melayu terbahagi kepada dua kelompok. Pertama adalah mereka mendapat pendidikan Inggeris yang jumlahnya amatlah kecil. Ini sebelum 1920-an. Kelompok yang mendapat pendidikan Inggeris ini biasanya terdiri daripada anak-anak keluarga Melayu yang kaya dan penghuni kawasan bandar. Satu lagi kelompok datangnya daripada mereka yang mendapat pendidikan sekolah Melayu sehingga darjah 5 dan 6 sahaja, dan kemudiannya dilantik sebagai pembantu guru. Biasanya dilantik sebagai pembantu guru selepas tamat sekolah. Kelompok ini biasanya terdiri daripada anak-anak ilik kampung seperti ketua kampung ataupun penghulu. Jadi di sini saya menunjukkan jadualnya menunjukkan perbezaan bidang pendidikan yang didominasi di tanah Melayu antara kanak-kanak lelaki dan perempuan.
seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Baiklah, majalah Guru Ridah Rasmi Persekutuan Guru-Guru Semenanjung yang memulakan penerbitannya pada bulan November 1924 menyediakan ruang khas berjudul Bahagian Perempuan untuk guru-guru wanita berkarya dan menyuarakan pandangan. Di bahagian inilah guru-guru wanita Melayu menyuarakan pandangan mengenai isu-isu utama dalam masyarakat pada waktu itu, seperti adat yang mengongkong sikap dingin terhadap soal memberi pendidikan kepada anak-anak perempuan berkenaan kahwin paksa, kahwin pada usia muda, suami yang kejam dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa wanita juga mempunyai pengaruh yang tinggi dalam bidang pendidikan. Seruan emansipasi ini disemarakkan lagi dengan kemunculan majalah Kendalian Wanita Bulan Melayu pada tahun 1930 yang menjadi lidah Persekutuan Perempuan Melayu Johor. Berbeza dengan majalah Guru yang hanya memperuntukkan satu ruangan untuk suara guru-guru perempuan, Bulan Melayu yang digerakkan sepenuhnya oleh guru-guru perempuan Melayu Johor, tinjauan ke atas laporan pendidikan pihak kolonial juga memberi sisi yang berlainan. Berhubung tahap kesedaran ibu bapa Melayu pada dekad pertama abad ke-20. Sebagai contoh, Maxwell iaitu pemangku penguasa pendidikan Kedah melaporkan bahawa beliau telah menerima lebih kurang 589 permohonan daripada ibu bapa untuk memasukkan anak-anak perempuan mereka ke dalam 40 buah sekolah lelaki di Kedah dalam bulan Januari 1934. Ekoran masalah kekurangan sekolah perempuan di negeri itu ini menunjukkan bahawa terdapat kesedaran yang tinggi terhadap bidang pendidikan di wanita di Tanah Melayu pada masa tersebut. Seterusnya kita akan menyambung tentang kepentingan dan kelemahan penggunaan data-data statistik yang terdapat dalam laporan ini. Terlebih dahulu kita perlu faham apa itu data-data statistik dan bagaimana kegunaannya membantu kita dalam membuat sesuatu laporan. Data-data ini sangat membantu kita dalam membuat laporan kerana kita dapat lihat apa-apa perbezaan sama ada sesuatu angka itu sama ada menaik atau menurun. Selain itu, data-data ini juga membantu kita menganggarkan sesuatu jumlah supaya lebih tepat lagi dan memudahkan kita untuk membuat keputusan. Berbalik kepada laporan ini, saya akan membincangkan kepentingan dan kelemahan laporan berdasarkan pelibatan wanita Melayu di Kedah. Pelibatan wanita dalam pendidikan. Secara umumnya, pendidikan yang dirancang oleh pihak British itu untuk kaum wanita di negeri-negeri Melayu ini bermaklamatkan untuk menjadikan mereka sebagai suri rumah yang baik kepada lelaki yang berpendidikan. Sebelum pendidikan moden ini diperkenalkan, di Kedah itu sendiri sudah ada sekolah-sekolah Al-Quran iaitu untuk mengaji. Selepas kedatangan British, pihak British cuba membawa satu perubahan baru kepada pendidikan di Tanah Melayu. Pihak British telah menggalakkan pihak British itu cuba menggalakkan pelibatan kanak-kanak dalam pendidikan. Hal ini untuk meningkatkan kadar celik huruf dalam kalangan masyarakat. Selain itu, dengan adanya dasar-dasar ini memberi peluang kepada masyarakat Melayu wanita itu sendiri untuk mengikuti pendidikan yang telah. Berdasarkan laporan yang diberikan, kita dapat lihat bahawa berlaku perkembangan pesat sekolah-sekolah Melayu di Kedah. Hal ini disebabkan atas sokongan Raja Muda Tuanku Abdul Aziz. Hasil kesungguhan pemerintah Melayu ini, bilangan sekolah Melayu semakin bertambah dari semasa ke semasa dan menjelang pada 1908 terdapat 5 buah sekolah Melayu di negeri Kedah dengan 25 orang guru dan 1,017 orang murid sebagaimana yang ditunjukkan dalam jadual sebelah pada tahun 1908.
Berdasarkan jadual tersebut, kita dapat lihat bahawa wanita Melayu juga diberi peluang untuk mengikuti pendidikan hasil penubuhan sekolah perempuan di Alustar. Semasa Tuanku Yahya menjadi penguasaan pelajaran di Kedah, undang-undang ini telah ditubuhkan untuk mewajibkan orang Melayu menghantar anak-anak mereka sekolah telah diperkenalkan. Ia sebenarnya seiring dengan langkah kerajaan negeri-negeri Selat yang memperkenalkan undang-undang mensyaratkan kanak-kanak yang tinggal dalam lingkungan 12 batu daripada sekolah Melayu dihantar ke sekolah. Sekiranya syarat-syarat ini tidak dipatuhi, kanak-kanak tersebut akan dihantar ke sekolah-sekolah jahat yang baru dibina di Singapura. Walau bagaimanapun, pelibatan wanita dalam pendidikan dikatakan masih kurang apabila sebanyak 5 buah sekolah yang didirikan pada 1908 hanya sebuah sekolah sahaja yang dikhususkan untuk wanita. Di sini kita dapat lihat hanya seorang tenaga pengajar yang dibenarkan dan pelibatan murid wanita itu hanya 28 orang sahaja. Hal ini berlaku disebabkan oleh sikap masyarakat itu sendiri yang sukar menerima perubahan dari luar. Masyarakat dahulu mempunyai satu kepercayaan terhadap wanita, iaitu ilmu yang ada pada wanita tidak dapat digunakan setelah menikah. Wanita ini dituntut untuk menjadi suri rumah dan melayan suami dan anak. Masyarakat Melayu menghantar anak-anak mereka ke sekolah hanya sekadar untuk mengenal huruf atau sekadar mengenal konsep 3M, iaitu terdiri daripada membaca, menulis dan mengira. Pelibatan wanita Melayu dalam pendidikan ini dikatakan tidak mendapat galakan daripada keluarga. Seterusnya kita pergi kepada sosial, iaitu wanita dan kesihatan. Berdasarkan laporan yang diberikan, ada beberapa topik yang telah dibicarakan, iaitu tentang kesihatan, penyebaran penyakit serta kemudahan-kemudahan perubatan yang telah ditawarkan. Dalam laporan ini saya akan menyentuh tentang satu penyebaran penyakit yang berlaku, iaitu digelar endemik influenza yang merebak secara mendadak di tanah Melayu, menyebabkan beribu-ribu nyawa telah hilang. Ini dapat dilihat apabila kerajaan menggalakkan penduduk ini menerima vaksin untuk mengurangkan kadar kematian. Selain itu, pihak berkuasa juga telah membuka lebih banyak ward untuk kegunaan pesakit. Ward-ward ini dibina dibina pada tahun 1325, yang mana satu ward besar yang sesuai untuk menampung seramai 46 orang pesakit dengan kemudahan-kemudahan yang lengkap seperti tempat tinggal, tempat memasak, almari pakaian, bilik mayat, tandas dan tempat untuk ketua perubatan untuk melakukan penyelidikan. Seterusnya, ward-ward ini juga dibahagikan kepada 3 bilik, iaitu bilik kecil, iaitu terdiri 1 bilik orang Melayu, 1 orang Syekh dan 1 orang Tamil. Mereka akan dipisahkan. Seterusnya, manakala bilik besar pula akan terdiri daripada orang Cina yang jumlah pesakitnya lebih ramai. Selain itu, terdapat juga 3 hospital yang baru dibina di Kuala Muda, Kulin dan Bagan Samak yang mempunyai reka bentuk yang hampir sama. Kemudahan-kemudahan hospital ini dapat dilihat apabila pihak hospital menerima 110 orang peribumi lelaki dan 20 orang peribumi perempuan. Jadi kita dapat lihat bahawa perempuan di Kedah itu diberi peluang untuk menggunakan kemudahan hospital. Namun begitu, terdapat segelintir masyarakat yang masih ragu dengan penggunaan rawatan moden ini dan mereka lebih percaya terhadap rawatan tradisional yang menggunakan bomoh dan bidan.
Hal ini demikian telah menyebabkan kadar kematian semakin meningkat kurang daripada kecuaian ibu bapa dan bidan itu. Reaksi dan respon masyarakat dalam amalan perubatan moden, terutamanya dalam kalangan wanita, kurang memuaskan. Hal ini menjadi masalah kepada kadar peningkatan kadar kematian pada tahun-tahun yang telah dilaporkan. Baiklah, seterusnya kita akan menganalisis laporan ini yang mengikut konteks ekonomi. Daripada konteks ekonomi ini, kita akan lihat kelebihan dan juga kekurangan data-data yang diberi dalam menonjolkan sumbangan wanita di Semenanjung Tanah Melayu. Ini adalah satu contoh data yang diambil daripada Public Record of Office yang menunjukkan estate yang dikerjakan di Kulim pada tahun 1327 after Hijrah. Aktiviti pertanian padi tetap juga dijalankan, namun hasil pengeluaran utama di daerah ini adalah penanaman kelapa, getah, ubi dan juga pokok pinang. Kalau kita tengok daripada data, kelebihan yang jelas kita boleh tengok adalah aktiviti pertanian ini disertai oleh pelbagai kaum, tidaklah dimonopoli oleh satu kaum yang tertentu sahaja. Sebagai contoh, aktiviti penanaman kelapa dan juga pinang dijalankan oleh golongan berbangsa Cina, manakala golongan berbangsa Melayu menjalankan aktiviti penanaman padi dan juga getah diusahakan oleh golongan berbangsa India. Baiklah, seterusnya daripada data yang sama juga, kita akan lihat di mana kelemahan yang nyata ditonjolkan adalah ianya langsung tidak menyentuh ataupun mengetengahkan sebarang penlibatan wanita dalam aktiviti ekonomi ini. Sedangkan dalam pertanian getah, kaum wanita juga terlibat dalam mengusahakan kebun getah yang kecil ataupun bekerja di estet-estet kecil. Dan juga kaum wanita Melayu turut terlibat dalam aktiviti penanaman padi yang dijalankan secara turun-temurun oleh kaum keluarga mereka. Walau bagaimanapun, ianya langsung tidak menyentuh sebarang pelibatan wanita dalam aktiviti ekonomi ini. Baiklah, ini adalah satu contoh data lain yang diambil daripada Public Record of Office yang menunjukkan estate yang dikerjakan di Kuala Muda pada tahun 1327 after Hijrah, di mana kelebihannya sama, iaitu ia menunjukkan aktiviti ekonomi ini diusahakan oleh kaum berbangsa Melayu, Cina dan juga India. Namun walau bagaimanapun, kekurangan yang nyatanya adalah data ini langsung tidak menyentuh sebarang pelibatan wanita dalam aktiviti ekonomi ini, sedangkan apa yang berlaku adalah sebaliknya. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pemilikan tanah. Daripada sektor ataupun daripada segi pemilikan tanah ini, dapat dilihat pada data bahawa senarai pemilik tanah yang berada di Tanah Melayu ini dimiliki oleh pelbagai jenis kaum dan tidaklah dimonopoli sepenuhnya oleh British. Namun walau bagaimanapun, sekali lagi data ini langsung tidak menunjukkan tentang usaha wanita untuk memiliki tanah, sedangkan dinyatakan oleh pejabat tanah di Kedah sebenarnya telah menerima banyak permohonan untuk mendapatkan tanah kerajaan daripada kaum wanita, termasuk juga daripada wanita kerabat diraja. Namun hal ini langsung tidak dapat dibuktikan secara statistiknya disebabkan oleh tiadanya catatan daripada laporan kerajaan khusus yang dimasukkan ataupun yang menunjukkan bahawa wanita sebenarnya bermohon untuk mendapatkan tanah di negeri Kedah ini. Kesimpulannya, wanita di Tanah Melayu telah berperanan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Selain kaum lelaki, kaum wanita ini turut berperanan penting terutama dalam bidang ekonomi dan bidang pendidikan. Hal ini kerana wanita ini turut melibatkan diri dalam kegiatan pertanian dan turut mendapat pendidikan di sekolah-sekolah sehingga terdapat satu ruangan khas berkenaan suara wanita dalam majalah di Tanah Melayu. Dalam catatan Raymond Ford, di Kelantan, hampir 25% wanita Melayu Kelantan memiliki pekerjaan yang mendatangkan pulangan secara tetap. Kaum wanita ini sebenarnya terlibat dalam hampir semua bidang pekerjaan dalam perjualan produk perikanan, sehinggalah penghasilan dan penjualan barangan seperti tikar dan tembikar, pelombongan dan sebagainya. Hal ini kerana kaum wanita sebelum merdeka sering dianggap kolot dan hanya mengerjakan tanggungjawab domestik sahaja. Namun ini sebenarnya jauh daripada kebenarannya. Namun disebabkan adanya kelemahan data-data yang secara langsung tidak menekankan mampu menyentuh tentang kewujudan wanita-wanita dan bekerja dalam pelbagai sektor ini menyebabkan sumbangan wanita di Tanah Melayu sebelum merdeka dilihat tenggelam begitu sahaja. Baiklah, ini merupakan rujukan yang telah kumpulan kami gunakan. Baiklah, terima kasih.